Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya nak bawa satu lagi aduan kepada Ketua Hakim Negara terhadap pengarah Mahkamah Negeri Sembilan yang terbaru, dan juga satu lagi isu mengenai sabotaj yang berlaku di Mahkamah Seremban untuk merosakkan kes-kes saya. Okey, dalam video ini saya akan bentangkan semua bukti saya mengenai aduan ini. Okey, sebenarnya sebelum ini saya dah buat satu lagi aduan kepada Ketua Hakim Negara, di mana saya dalam aduan tu mengadu terhadap seorang hakim di Pulau Pinang dan seorang magistrate di Johor Bahru dan juga seorang magistrate, bekas magistrate di Mahkamah Seremban. Okey. Dan saya difahamkan aduan tersebut Ketua Hakim Negara telah mewakilkan seorang pegawai untuk menguruskan aduan tersebut. Saya masih tunggu untuk jawapan mereka. Dan dalam pada itu ada berlaku satu lagi isu di mahkamah, jadi saya terpaksa membawa aduan ini kepada Ketua Hakim Negara. Okey, di mana saya mendapati salah satu kes saya tahun 2016, saya buat satu laporan polis. Okey, dan mengikut laporan polis saya tersebut telah dirujuk kepada laporan polis lagi satu pengadu. Dan mengikut polis, kes tu telah pun didakwa di mahkamah dan polis bagi satu nombor. Kes mahkamah kononnya kes saya telah didakwa di mahkamah, kes yang saya telah mengadu pada tahun 2016. Okey. Tetapi saya dihalang oleh pihak mahkamah, kononnya saya bukan pihak kes. Apabila polis mengatakan IP telah rujuk kepada pihak DPP dengan dua laporan polis, report saya dengan report orang lain, maksudnya saya adalah salah satu pengadu kes tersebut. Okey. Apabila mahkamah mengatakan macam itu bermaksud pihak pendakwan telah mengabaikan aduan saya, sedangkan aduan saya ni saya sertakan bukti yang kukuh, rakaman suara, bukti yang kukuh berlaku ugutan jenayah dan saya dihina. Okey, saya diprovokasi dengan kata-kata kelucuan melampau berunsur seksual, mengkaitkan emak saya dan sebagainya. So yang itu saya dah buat sebelum ni, saya dah buat satu lagi minta penjelasan pengarah pendakwan Negeri Sembilan mengapa kes tu terabai. Tapi apa yang saya tidak puas hati dengan pengarah Mahkamah Negeri Sembilan yang terbaru, beliau bertindak tidak telus. Okey, saya dah memberi segala penjelasan mengapa seharusnya rakaman CRT itu harus tunjuk kepada saya bagi membuktikan tidak berlaku sabotaj mahkamah dalam penipuan kes tersebut. Okey. Okey, sekarang pihak polis dan pihak mahkamah cuba maksudkan polis telah serahkan IP kepada pihak pendakwan dan sebahagian kes tersebut, iaitu salah satu laporan polis dibuat oleh pengadu lain, telah didakwa. Okey. Katakan benda tu tidak berlaku. Macam mana saya tahu? Maksud saya, katakan keseluruhan kedua-dua aduan kami, laporan polis saya dan juga laporan polis pengadu tersebut diabaikan, dan ada berlaku pegawai sampai pegawai mahkamah bersubat dalam penipuan itu. Mereka tulis untuk mendaftarkan kes tu, mereka katakan tulis somewhere seolah-olah kes tu telah jalan. Okey. Jadi dalam permohonan saya kepada pengarah Mahkamah Negeri Sembilan yang terbaru, okey, saya buat pembentangan video, saya buat permohonan secara bertulis. Okey. Saya dah bagi tahu dengan jelas,
sehingga saya tunjukkan rakaman CRT, saya tidak akan percaya kenyataan mereka kononnya salah satu sebahagian kes itu telah didakwa dan tertuduh tersebut telah mendapat hukuman. Okey. Tetapi beliau dari segi ketelusan, beliau seharusnya tunjuk kepada saya, tapi beliau pula mengatakan benda tu rahsia dan saya bukan pihak kes lah. Jadi dari sudut privasi CRT tersebut saya tidak boleh mendapatnya. Itulah cuba maksudkan oleh pengarah Mahkamah Negeri Sembilan terbaru. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan dahulu email yang dihantar oleh beliau dan balasan yang saya buat dan reply yang daripada beliau. Semua tu saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, semuanya bermula daripada permohonan saya secara pembentangan video dan juga secara bertulis. Untuk permohonan tersebut beliau telah reply lah email tu. Okey, saya akan tunjukkan email tersebut. Okey, pada November pada 11 hari bulan November tahun ni 2021, okey, pengarah Mahkamah Negeri Sembilan, okey, bernama Tuan Rushan, okey, Lufti saya rasa bin Muhammad. Okey, tak jelas untuk saya, pandangan saya. Okey, pada hari tersebut, okey, saya nak highlight beberapa perkara yang beliau hantar melalui email untuk jawapan lah untuk pertanyaan saya. Apa sudah jadi untuk kes tersebut? Okey, yang amat mencurigakan berlaku penipuan. Okey, di mana nombor kes mahkamah yang polis telah beri kepada saya 83JS-7-4/16. Okey, oleh kerana ujung dia 16, saya suspek benda nombor tu mungkin salah pasal biasanya akan ada 2000 something. Macam 2016 macam tu ujung dia. Jadi saya sertakan dua-dua nombor dan jawapan beliau adalah nombor kes tersebut sebenarnya tidak wujud dalam sistem pendaftaran kes jenayah mahkamah ini. Okey, beliau mengaku kes tu tidak wujud dalam sistem pendaftaran kes jenayah mahkamah. Okey, saya tak pasti apa isu dia. Adakah pasal sebelum pertengahan tahun 2017 e-filing belum wujud lagi? Adakah itulah puncanya ataupun dulu-dulu mereka memang daftar secara manual? Macam mana benda tu hilang daripada tidak wujud dalam sistem pendaftaran kes jenayah mahkamah pula? Okey. Okey, yang berikutnya, walau bagaimanapun berdasarkan kepada nama tertuduh iaitu Syadan bin Abdullah, mahkamah ini mendapati bahawa terdapat satu kes yang telah didaftarkan pada 12 April 2016 iaitu kes nombor 83JS-7-4/2016 dan tertuduh telah didakwa pada hari tersebut. Tertuduh iaitu Syadan bin Abdullah telah mengaku salah pada hari yang sama dan telah dijatuh hukum denda sebanyak RM1000, gagal bayar penjara 2 bulan. Tertuduh tersebut telah membayar denda pada hari yang sama. Okay, note the point di mana di sini pengarah Mahkamah Negeri Sembilan telah menyatakan tertuduh tersebut telah bayar denda pada hari yang sama. Tapi kejadian pada 2016 tidak jadi macam itu. Mereka membuat satu drama seolah-olah tertuduh tersebut telah dipenjarakan. Okey, dia hilang 2 bulan dan dia mereka botakkan dia seolah-olah jadi banduan dan keluar daripada penjara. Mereka buat drama macam tu
Lepas 2 bulan dia keluar, lepas tu dia sambung buat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami. Okey. Dan saya juga ada satu bukti di mana tertuduh tersebut untuk kes lain. Okey, bukti CRT saya ada untuk kes lain, tertuduh yang sama. Dia bagi tahu dalam memberi keterangan kepada mahkamah bahawa dia untuk kesalahan ini telah dipenjarakan 2 bulan di penjara Seremban. Okey, di sini saya percaya pengarah Mahkamah Negeri Sembilan kalau mengatakan dah dipenjarakan, mungkin mereka risau saya boleh buat carian melalui sistem penjara. Sama ada tertuduh ni telah dipenjarakan untuk kes ini. Jadi mereka hanya mengatakan dah bayar denda di mana selesai dalam tahap mahkamah sajalah. Dia cakap pada hari yang sama, okey, tertuduh ni dah bayar saman. Kalau betul, mengapa kejadian yang sebenar pada tahun 2016 lain? Dia hilang diri 2 bulan dan dia keluar, datang pun macam dah botakkan kepala dia, seolah-olah dia dah masuk penjara dan keluar. Dan kenyataan keterangan tertuduh kepada mahkamah untuk kes lain pun dia katakan dah penjara. Okey, jadi ada percanggahan di sini. Jadi ini semua meningkatkan curiga tu, rasa curiga tu. Jadi mahkamah kena telus dalam peringkat ini di mana saya curiga sampai peringkat mahkamah berlaku sabotaj. Okey? Dan okey, yang berikutnya, okey, bagi perkara 5 dalam email yang sama, beliau mengatakan bagi permohonan CRT oleh pihak tuan, mahkamah ini memohon maaf kerana tidak dapat membekalkannya kerana pihak tuan memandangkan tuan bukanlah pihak dalam kes yang dikemukakan tersebut. Ini jelas beliau menghalang saya, okey, untuk melihat, memeriksa CRT itu bagi kenal pasti sama ada wujud atau tidak penipuan dari level mahkamah. Okey, ini tidak adil. Okey, kenyataan beliau ini tidak boleh diterima sebab segala dokumen di mahkamah dalam setiap kes mahkamah adalah public document. Perkara pertama. Kedua, kalau kita berpandukan undang-undang mengenai privasi data orang lain, okey, saya nak timbulkan soalan dari segi CRT pula. Kan apabila bicara ke sebutan kes berjalan di mahkamah, bersidang di mahkamah, kan semua orang yang tidak kaitan dengan kes itu pun, siapa-siapa pun boleh melihat perbicaraan mahkamah, sebutan kes mahkamah, semua orang boleh lihat. Okey, maksudnya mana ada rahsia di sana? Mana ada privasi? Contohnya, katakan seorang polis sedang siasat sebuah kes. Okey, katakan polis sedang ambil keterangan saksi ataupun pengadu ataupun tertuduh. Masa tu publik boleh duduk dan melihat ke? Okey, memang tidak boleh pasal apabila polis buat siasatan, perkara itu adalah rahsia. Tapi kes tu sudah didakwa di mahkamah, kes sedang jalan di mahkamah, benda tu tidak ada kerahsiaan. Sebab itu dibenarkan untuk semua orang boleh lihat. Okey, itu perkara pertama. Yang kedua, saya pernah dapat CRT untuk satu kes di Mahkamah Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Seremban, termasuk kes Syadan, okey, tertuduh yang sama didakwa di mahkamah selepas kes ini pada bulan Disember 2016. Sekali lagi dia didakwa, tapi DPP bantu dia, polis membuka IP untuk kes itu dengan Seksyen 506. Saya adalah pengadu dan Syadan adalah tertuduh untuk kes itu pun, tapi DPP tukarkan Seksyen
14 dalam kesalahan-kesalahan kecil. Okey, dengan itu hukuman maksimum pun hanya boleh capai RM100. Okey, saya dapatkan CRT itu, saya dengar rayuan Syadan di mana masa tu dia rayu kepada magistrate, kononnya masa tu dia ada RM100 saja untuk sara hidup. Jadi magistrate kenakan RM70. Okey, saya tak salahkan magistrate itu, saya salahkan DPP yang membantu tertuduh ni seperti biasa. Mereka berpura-pura dakwa dia. Itu pun saya usahakan sampai ketua polis negara pada masa itu untuk gerakan kes tu. At last dia dapat hukuman dengan kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan kecil akta itu, Seksyen 14, hanya hukuman maksimum pun RM100. Okey, saya sampai masuk balik kepada isu sekarang, di mana dalam CRT yang mereka bekalkan ada hampir berjam-jam punya sebutan kes orang lain, bicara kes orang lain, semua ada dalam CRT itu, termasuk Syadan punya kes. Kalau seperti yang dimaksudkan oleh pengarah Mahkamah Negeri Sembilan ini, benda tu rahsia. Mengapa untuk kes yang lagi satu, tertuduh yang sama, okey, yang itu ada pula orang lain punya kes, semua jalan tu ada dalam CD tu. Jadi ini jelas memang tak rahsia. Dekat Kuala Lumpur pun sama. Apabila katakan satu perbicaraan penuh, kita minta CRT, mahkamah biasanya bagi CRT untuk kes tersebut saja. Apabila berlakunya sebutan kes ataupun masa sebutan itu tertuduh mengaku kesalahan dan jatuh hukum, semua tu, okey, dalam proceeding sebutan, okey, mahkamah biasa akan bagi semua bergabung dengan kes-kes lain. Hanya untuk bicara penuh mereka bagi separate. Jadi benda tu dalam kes ini pun ia berlaku macam sebutan kes lah. Masa tu dia tertuduh ni mengaku salah. Jadi benda senario yang sama. Mengapa kali ini tak boleh tengok? Hanya apabila tertuduh ni di-charge, okey, kes yang sungguh mencurigakan, mungkin jadi langsung tak wujud kes ini. Okey, mereka pura-pura saja update dalam ada pegawai mahkamah kemungkinan besar bersubat dalam penipuan ni. Mereka salah gunakan semua proses mereka mendaftarkan kes tu. Okey, mereka daftarkan kes ini, mungkin jadi. Jadi inilah tahap mahkamah kena tunjuk ketulusan mereka. Jangan bagi alasan yang tidak munasabah. Di mana situasi lain boleh, tak ada hal, semua boleh nampak. Okey, semua secara open boleh nampak, semua bicara mahkamah, sebutan kes mahkamah. CRT pun ada. Kalau kita minta sebutan kes yang kita punya, semua kes orang-orang lain masa tu ada. Tapi sebutan kes ini bukan bicara penuh. Dia mengaku masa sebutan. Mengapa tak boleh bagi? Kalau memang wujud. Ini semua alasan saja. Lagi satu, mengapa pengarah mahkamah pula, Mahkamah Negeri Sembilan mengatakan tertuduh membayar denda RM1,000 pada hari yang sama. Tapi dia pula cakap kena hukum penjara 2 bulan di penjara Seremban. Mana boleh dua orang cakap benda-benda lain. Dia kena hukuman apa? Tak ada ke? Jadi dia bayar RM1,000 tu, pengarah Mahkamah Negeri Sembilan mengatakan tak ada dalam sistem. Jadi bayaran denda tu disetkan dalam sistem mana? Adakah mereka tulis dalam buku 35 tu, yang macam orang dulu tauke tulis tu? Mereka tulis dekat mahkamah dia bayar RM1,000. Macam tu ke? Tak ada sistem ke pada tahun 2016? Saya tak boleh percaya. Okay? So that's why ini benda ni sungguh mencurigakan. Okay, jadi mahkamah seharusnya menunjukkan CRT itu. Kalau tidak, saya akan
membuat laporan polis terhadap semua orang, semua pegawai di mahkamah, hakim ke siapa ke saya tak kisah. Saya akan buat laporan polis mengatakan mereka menyembunyikan kebenaran. Okey, bertindak tidak tulus, mencurigakan, berlaku penipuan. Saya akan gunakan proses kes jenayah lah. Saya tak ada pilihan lain. Apabila saya berunding secara adil dan bertulis macam ni, okey, secara macam civil, lebih kepada civil, tidak diberi layanan. Jadi macam itulah. Okey. Jadi pada 11 hari bulan November juga saya balas balik pasal kenyataan beliau, okey, apa yang dibalas oleh pengarah Mahkamah Negeri Sembilan tak spesifik mengatakan CRT itu wujud atau tidak. Pasal saya lebih kepada CRT, bukan file. Pasal file tu, kalau mereka nak menipu, mereka boleh ambil satu file yang kosong, lepas tu fill up, mereka letakkan dokumen-dokumen berkaitan dengan kes tu, mereka boleh tunjukkan seolah-olah kes jalan. Tapi CRT itu akan ada tarikh dan masa apabila secara live record. Jadi saya lebih kepada CRT sebagai bukti untuk menguji kes ini betul atau tidak berjalan. Dan mereka biasanya dalam Malaysia, dalam pengalaman saya, mereka tidak akan mengaku salah laku mereka. Tapi dalam kes ini mereka sanggup mengaku kesalahan pihak pendakwan di mana kes saya tidak didakwa. Jadi dengan maksudnya mereka mengaku ada berlaku, kemungkinan besar ada berlaku salah laku pihak pendakwan. Jadi ini lagi mencurigakan saya. Bagaimana mereka tiba-tiba sanggup mengaku kesalahan yang mereka telah buat? Jadi adakah kesalahan mereka setahap itu saja, ataupun mereka mengaku kesalahan ini untuk menutup kesalahan yang lebih besar? Itu semua curiga saya lah. Okey, jadi saya minta balik nyatakan dengan jelas CRT itu ada atau tidak. Saya minta satu jawapan terus terang daripada beliau. Dan okey, beliau balas lagi untuk itu pada 18. Okey, saya hantar balik pada 11 November, beliau balas balik. Okey, beliau menyatakan CRT memang wujud. Okey, ini pun satu perkara kita kena take note, di mana bukti CRT memang ada, hanya tak nak tunjuk, itu saja. Okey. Okey, mungkin jadi CRT nombor tu wujud, tapi mungkin orang lain pula tertuduh. Mereka mungkin salah gunakan nombor kes lain, seolah-olah kes ni tertuduh ni pula charge. Jadi sistem memang akan tunjuk CRT ada. That's why kena bagi CRT tu kepada saya untuk saya lihat sendiri sama ada tertuduh itu di-charge pada 12 April 2016 seperti yang dinyatakan oleh pihak mahkamah lah. Okey. Okey, apabila beliau sudah memberi jawapan muktamad memang wujud CRT, saya tanya balik pada 18 November tahun ni juga, saya tanya balik mengapa tuan jawab lain, dia kononnya tertuduh tersebut dah bayar denda RM1,000 pada hari yang sama. Dia pula ceritakan dekat mahkamah untuk kes lain, dia bagi keterangan dia duduk penjara 2 bulan di penjara Seremban. So banyak benda mencurigakan tuan, jadi tolong bagi CRT itu. Jadi beliau enggan juga, beliau masih memberi jawapan yang sama bagi permohonan CRT oleh pihak tuan bagi kes 83JS-7-4-2016. Mahkamah ini tidak dapat membekalkannya kepada pihak tuan, memandangkan tuan bukanlah pihak-pihak dalam kes yang dikemukakan tersebut. Jawapan yang sama. Okey, saya dah bagi tahu dalam email yang sebelum itu masa saya mohon benda ni, kalau tuan enggan untuk bagi CRT itu lagi, saya akan terpaksa membawa permohonan ini kepada Ketua Hakim Negara. Jadi beliau tidak bekerjasama, jadi saya terpaksa, seperti saya tak ada pilihan. Okey, saya terpaksa bawa kepada Ketua Hakim Negara aduan ni.
Okey, kemudian saya sambung dengan bukti saya yang berikut, di mana saya ambil bahagian audio saja dalam CRT, di mana saya katakan tertuduh tersebut dalam kes mahkamah lain memberi keterangan kononnya dia telah duduk di penjara 2 bulan sebagai hukuman untuk kes tersebut. Okey, saya nak mainkan bukti tersebut. Tuduhan pertama yang saya buat dalam report tu, Syadan sentiasa duduk luar rumah dan dia tiba-tiba jerit tanpa sebab. Yang kedua, sentiasa duduk di luar rumah dan mengeluarkan kata-kata kesat dan bercakap dengan diri sendiri. Dan ketiga, semasa duduk di luar rumah, dia pakai seluar pendek yang koyak raba di bahagian bawah. Jiran-jiran saya berbangsa Cina pernah membuat laporan polis terhadap Syadan kerana Syadan membuka seluar dan menunjukkan kemaluannya kepada anak perempuan pengadu tersebut. Kini Syadan tidak perlu membuka seluar bagi menunjukkan kemaluannya kerana kemaluannya sentiasa dipaparkan oleh seluar pendek yang koyak raba yang dipakai oleh Syadan. 3 tuduhan, belum habis lagi. 3 tuduhan ini hari itu saya belum habis lagi. Dia bagi soalan dulu, lepas tu dia boleh jawab. Dia boleh explain sebenarnya. Okey, 3 tuduhan ni hari itu SM Rafiq bacakan kepada anda untuk pastikan ada benarnya anda sama ada buat kesalahan ini atau tidak. Benar atau tidak? Beliau tanya 3 soalan, 3 tuduhan saya ni, bacakan kepada anda dan tanya adakah anda buat kesalahan-kesalahan ini. Benar atau tidak? Beliau tanya kepada anda. Baik. Kita Puan, sebelum ni saya ada buat macam tu. Saya dah bayar denda di penjara 2 bulan di penjara Sembat. Dah selesaikan masalah ni. Ni nak timbulkan masalah ni semula balik. Okey. Ini berkaitan dengan satu laporan polis saya terhadap Syadan, tertuduh yang sama tahun 2019. Okey. Apabila saya buat laporan polis Balai Rantau panggil saya dengan dia ke balai, kononnya nak bincang. Polis tak siasat tuduhan-tuduhan saya yang bacakan 3 tuduhan saya bacakan tadi. Okey, yang ada dalam laporan polis saya terhadap tertuduh bernama Syadan. Tapi polis pula tak siasat panggil untuk berbincang. Okey, masa bincang itu apabila ayo kes tu yang sedang bincang tanpa siasat dia pilih untuk berbincang tu, iaitu ketua balai rantau semasa itulah tahun 2019. Dia tanya kepada Syadan, dia bacakan 3 tuduhan ni, dia tanyakan kepada dia, awak ada buat benda ni tak? Dia tanya. Okey, Syadan mengaku dia pakai seluar koyak rabah sehingga menunjukkan kemaluan, memaparkan kemaluan tu, dia mengaku. Okey. Tetapi dia cakap saya tak buat gangguan. Saya hanya bercakap dengan isteri saya. Dia pula tuduh kononnya saya seolah-olah dia cakap saya buat tuduhan palsu. Okey, dia hanya bercakap dengan isteri, saya cakap dia buat gangguan, menjerit, mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya lah, bercakap dengan diri sendiri, macam tu lah, menjerit macam monyet, macam tu semualah aduan saya. Yang itu dia tak mengaku. Okey, saya sebagai keterangan saya bagi tahu kepada Ayu tu, cik, dia ni bohong. Sebenarnya dia duduk luar rumah berperangai macam monyet. Itu adalah keterangan saya terhadap perbuatan gangguan ketenteraman awam tertuduh dalam report saya. Keterangan saya kepada Ayo Kes. Dan Ayo Kes dengan Syadan berpakat dan memusingkan kes. Kononnya saya dah hina Syadan sebagai monyet. Mereka charge saya dalam akta Section 90 dalam akta polis lah. Akta polis saya rasa akta tu. Okey, di mana mereka cakap saya bertindak tidak senonoh di balai. Inilah polis Malaysia di mana
saya dah bertahun-tahun membuat laporan polis terhadap gangguan yang dibuat oleh Syadan dan tindakan-tindakan yang tidak senonoh oleh dia, menunjukkan kemaluan, memaparkan kemaluan, mandi bogel dekat luar rumah, semua tu. Okey. So, polis pula buat satu tuduhan palsu terhadap saya dengan adanya perkataan tidak senonoh. Itulah kehebatan penipuan polis Malaysia. Okey, itulah kes yang dibicarakan oleh semasa saya mainkan bahagian audio CRT itu. Pasal saya kan tanda tangan CRT semasa dapatkan CRT, saya hanya akan gunakan untuk kes tersebut saja. Jadi saya risau untuk mainkan visual, secara visual CRT itu. Nanti itu pula saya kena charge. Jadi saya main bahagian audio saja. Bahagian audio itu adalah kes palsu yang dibuat oleh Syadan selepas diasut oleh Ketua Balai Rantau. Okey, kes itulah magistrate yang sebelum ni saya mengadu di bekas magistrate di Mahkamah Seremban semasa aduan pertama saya pada hari itu kepada Ketua Hakim Negara, pasal magistrate itu menghalang saya untuk mendapatkan dokumen-dokumen sokongan untuk membuktikan memang wujud sabotaj polis dari awal lagi dengan tertuduh ini. Macam mana punya magistrate saya tak faham. At last, magistrate dalam alasan penghakiman menuduh saya buat penafian kosong. Okey? Macam mana apabila bayangkan seorang buat satu ayat untuk buat tuduhan palsu terhadap saya. Contohnya dalam isu ni, Ketua Balai Rantau dan juga Syadan mengatakan dia sudah menghina saya sebagai monyet. Okey? Mengikut keterangan mereka, saya dah bangun, saya dah tunjuk dua tangan sebelah Syadan. Macam-macam mereka rekakan cerita seolah-olah saya tujukan kata-kata itu kepada Syadan. Saya hanya maksudkan apa yang Syadan buat, tapi saya tujukan kata-kata saya sebagai keterangan saya kepada Ayub Kes mengenai gangguan yang dia buat di tempat tinggal kami. Okey? Dan magistrate menghalang saya, dan untuk report saya yang bacakan 3 tuduhan, report yang pada hari itu kami dipanggil dengan tujuan nak bincang report saya terhadap Syadan. Okey? Itu yang 3 tuduhan saya bacakan kepada Syadan pada hari itu, menyoal dia sama ada pada hari itu Ayub kes tersebut, iaitu Ketua Balai Rantau pada masa itu, bacakan tuduhan-tuduhan ni kepada awak kan? Itu yang saya tanya. Okey? So, untuk soalan itu dia tak jawab benda yang saya tanya. Okey? Dia terlalu tekad untuk menipu. Di mana dia cakap seolah-olah kesalahan-kesalahan sebegitu, macam menunjukkan kemaluan, dia hanya buat dulu-dulu. Maksud dia kes yang kami wujudkan pada tahun bulan April tahun 2016. Masa itu sekali saja dia tunjukkan kemaluan kepada seorang perempuan. Itu yang dia cuba maksudkan. Dan dia cuba maksudkan lepas tu dia tak bertindak tidak senonoh di tempat tinggal kami. Okey? Itu adalah penipuan dia. Jadi yang kalau dengar betul-betul, dia cakap untuk kes itu saya telah bayar denda. Saya telah melalui hukuman 2 bulan penjara di penjara Seremban. Sehingga penjara mana pun dia ada sebut. Memang pada tahun 2016 2 bulan dia hilang dari sini. Masa tu hanya isteri dia pergi kerja pagi-pagi. Saya masih ingat, saya adalah jiran mereka. Takkanlah saya tak tahu apa situasi di sini. Lepas tu masa dia pulang, lepas 2 bulan, dia botakkan kepala dia pulang. Macam baru keluar dari penjara. Okey? Jadi ini semua menunjukkan, okey, saya nak ceritakan sedikit kejadian sehari sebelum, macam mana polis tangkap dan lepaskan dia. Okey, saya nak ceritakan benda ni. Pasal maklumat ini penting. Okey, untuk memahami mengapa saya mencuriga berlaku penipuan dalam kes ini. Okey, pada sehari sebelum, pada 7 April 2016,
Okey, tiba-tiba jiran saya membuat bising. Jadi saya keluar dan tanya, jiran saya berbangsa Cina lah. Saya tanya dia, apa hal tiba-tiba jerit? Masa tu Syadan macam orang mabuk, dia buat gangguan, dia buat pelbagai aksi di sana, macam buka silat, okey? Dan Chinese ni pula marah dia. Saya tanya, apa hal? Dia cakap, dia dah tunjukkan, Syadan ni dah tunjukkan kemaluan dia kepada anak perempuan Chinese tu lah. Pasal tu dia marah dia. Jadi saya pun bagi tahulah budak ni, berbulan-bulan saya duduk sini. Okey, dia buat gangguan ketenteraman. Dia ni harus dibuat laporan polis. Saya cakap macam tu. Terus Syadan ambil batu yang agak besar baling ke arah saya. Nasib baik saya dapat batu tu jatuh di koridor rumah saya lah, sebelah rumah saya. Okey. Lepas tu kami dah panggil polis. Polis dah garikan dia bawa ke balai dan kami pun dah pergi ke IPD Seremban untuk memberi keterangan kami lah. Saya jadi saksi. Pasal saya tanya kepada polis sama ada saya kena buat separate police report ke, pasal dia ada cuba serang saya dengan batu. Polis cakap tak apa, awak jadi saksi saja untuk kes ini. Awak bagi keterangan kepada Ayo, di mana pengadu adalah anak perempuan kepada Chinese tu lah. Dia buat laporan polis. Itu yang kes yang saya sedang tanya CRT tu. Okey? Dan pada malam tu, Ayo kes lepaskan Syadan tanpa sebarang tindakan dengan alasan urine test Syadan ni negatif dadah. Tengok polis Malaysia ni. Kesalahan adalah tunjukkan kemaluan kepada seorang perempuan. Jadi, bagaimana Ayo kes boleh lepaskan dia dengan alasan tak hisap dadah? Maksud Ayo itu adalah kalau seorang itu tak isap dadah dan tunjukkan kemaluan kepada seorang perempuan, tak salah. Okey? Jadi nampak tak bagaimana sabotaj di peringkat polis berlaku untuk menyelamatkan tertuduh itu? Okey? Kalau kita fikir mungkin jadi rasuah ke? Tidak mungkin. Pasal masa 2016 saya dalam beberapa bulan yang sebelum tu baru saya pindah ke tempat ni. Masa tu isteri Syadan mengemis di tepi jalan. Dengan saya pun dia pernah minta duit. Dia akan minta duit dalam bahasa Tamil lah. Saya cuba translate dalam bahasa Melayu. Bang, tolong bagi RM2, saya nak beli susu untuk anak. Dia minta macam tu. Saya ada kalau bagi RM5 ke RM10 saya akan bagi. Masa dia minta tu dia akan janji akan bagi balik. Tapi dia tak pernah bagi balik. Saya pun tak pernah tanya dia. Okey? Memang dulu husband dia kacau ke apa, malau isteri dia minta bantuan, saya memang bagi duit. Pasal dia minta untuk anak dia. Okay, jadi saya bagilah. Bukan tujuan saya menyatakan benda ni untuk menghina mereka. Tidak. Saya nak menyokong fakta saya di mana mereka ni miskin. Jadi tidak mungkin mereka membayar rasuah kepada polis. Jadi mengapa polis selamatkan mereka? Jadi syak saya adalah mereka disuruh oleh somebody. Saya percaya kemungkinan besar somebody itu adalah seorang politician dari Barisan Nasional. Sebab saya sebagai aktivis asasi manusia, saya sering menentang Barisan Nasional. Okey? Pasal rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Saya sentiasa bagi tahu rakyat menolak parti itu. Segala pemimpin itu jangan undi. Okey, jadi mungkin itu logik lah. Okey, saya percaya yang ahli politik itu, okey, yang ganggu kebebasan siasatan polis, kebebasan pihak pendakwan dan juga kebebasan kehakiman. Itu adalah syak saya. Okey, yang politician itu kemungkinan besar menjadi kabel untuk Syadan. Dia yang berhentikan semua proses tindakan undang-undang terhadap tertuduh itu. Saya percaya dia yang seharusnya suruh Syadan buat gangguan ketenteraman awam dan bertindak tidak senonoh di tempat tinggal kami supaya hidup saya ni tidak tenteram. Memang Syadan sehingga bulan November, pertengahan bulan November saya buat last police report. Lepas tu
dia senyap lah. Dia tak ganggu macam sebelum tu. Sebelum itu bertahun-tahun dia buat gangguan ketenteraman awam. Okey, dia cakap, Syahdan ni cakap dia pergi kerja. Saya tak percaya. Dia jarang keluar. Dia sentiasa duduk di sini buat gangguan. Okey, jadi saya percaya dia dibayar. Syahdan dibayar gaji untuk buat gangguan. Jadi mesti orang tu orang politik, okey, di sebelah kerajaan pemerintah. Kalau tidak mungkin dia berhentikan semua tindakan undang-undang terhadap tertuduh ni. Okey, sampailah peringkat mahkamah. Okey, jadi itulah syah saya mengapa kesalahan yang terkutuk macam tu menunjukkan kemaluan kepada seorang perempuan. Ayo boleh lepaskan dia pada hari yang sama. Dan hari yang kedua, oleh kerana dilepaskan, okey, dia datang balik ke rumah, dia ganggu saya lah. Dia buat ugutan, dia buat penghinaan, dia provokasi dengan kata-kata kesat, berunsur seksual, mengkaitkan mak saya. Dia cakap saya liwat anjing saya, macam-macam dia cakap. Dia cari gaduh, dia suruh keluar. Dia cakap kalau keluar dia akan pecahkan muka saya. Okey. Dan juga dia marah polis balai rantau yang tangkap dia. Okey, dengan kata-kata kesat. Dan mak polis tu pun dikaitkan dengan kata-kata berunsur seksual. Okey. Dan dia tuduh polis tu dah makan rasuah pasal tangkap dia. Dia tunjuk kemaluan kepada seorang perempuan. Kalau polis tangkap untuk dia, polis dah makan rasuah pasal tu tangkap dia. Tidak mungkin polis sentuh dia. Dia cakap macam tu pada dia. Itu dia cabar saya rakam benda ni, bagi kepada polis. Saya nak tengok apa mereka buat. Dia juga ugut, nanti polis balai rantau akan tahu apa saya buat. Macam-macam ugutan dia buat terhadap saya dengan polis. Semua dia dah buat. Tapi polis masih selamatkan dia. Okey? Ini semua mencurigakan berlakunya sabotaj. Saya kalau buat kes, tanpa keraguan saya boleh buktikan memang berlaku sabotaj di peringkat polis. Dan mereka polis pula, mereka cakap kami dah bagi beberapa kes lah. Mereka cakap dah bagi IP kepada pengarah pendakwan. Jadi saya baru-baru ni saya minta satu penjelasan daripada pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Pasal saya risau mungkin polis bagi IP yang kosong tanpa bukti rakaman suara yang setiap kali bukti saya tu mungkin polis abaikan. Jadi saya risau jugalah. Jadi saya minta penjelasan pengarah pendakwan juga, sama ada mereka pun bersubar dalam penipuan ini. Okey, saya datang balik kepada kes ini. Okey, saya sekarang fokus pada banyak-banyak kes saya dah buat terhadap Syahdan. Banyak kes tu semuanya telah ditipu. Saya fokus pada kes pertama kami ini. So CRT ni, okey. Jadi saya dah bagi alasan-alasan saya di mana banyak benda mencurigakan. Okey? Hari pertama polis lepaskan dia dengan alasan tak isap dadah. Okey? Lepas tu Syahdan datang ganggu saya lagi, saya rakam, saya buat kes. Masa tu pun polis cuba mengabaikan kes tu, saya bagi pressure. Kalau tak nak tangkap dia dalam tahap ini, polis bagi saya satu surat. Kalau saya cedera parahkan dia, jangan tanya saya. Saya minta dekat polis. Secara bertulis awak bagi. Pasal saya tak boleh tahan provokasi yang dia buat. Sampailah dia kaitkan mak saya dengan saya secara seksual. Saya cakap saya tidak boleh tahan lagi. Bagi saya surat, saya pergi terus serang dia. Ataupun tangkap dia. Saya cakap macam tu, mereka tangkap. Okey? Kemudian mereka tangkap. Mungkin polis lepaskan dia pada hari yang sama. Dan mereka semua pakatlah kita tipu Haridas. Kalau diminta kita cakap lah nombor ni, nombor kes mahkamah ni, kita cakap kes ni dah jalan, apa dia dah buat. Kalau dia datang mahkamah buat carian fail, masa tu cakap lah dia bukan pihak kes. Apa dia nak buat? Mungkin mereka buat planning macam tu. Jadi saya curiga kes ini dah bungkus dah. Syahdan pada hari itu pun, okey Syahdan, awak pergi melawat satu tempat 2 bulan, awak jangan balik. Saya bagi duit banyak-banyak. Okey, kabel dia lah maksud saya. Okey, awak pergi melawat.
nanti saya bagi tahu kepada semua pegawai, mereka akan buat drama seolah-olah awak dah pergi penjara. Okey? Sekarang pula kan sistem penjara tu akan ada siapa duduk penjara bila. Sebab itulah yang ini modify sikit. Kita cakap dia kena denda saja. Okey? Sekarang saya nak bukti yang kokoh, iaitu CRT. Okey? Jangan bagi alasan-alasan remeh, itu rahsia. Saya bukan PHK. Soalan saya, mengapa CRT yang untuk sebutan-sebutan lain, orang lain punya semua kes ada dalam CD itu? Rasa tu boleh? Untuk kes ini mengapa tak boleh apabila semua benda mencurigakan sudah jadi saya mencuriga terhadap pihak mahkamah itu sendiri. Okey? Jadi saya membuat permohonan kepada Ketua Hakim Negara, saya mohon CRT itu diberikan kepada saya supaya saya boleh lihat memang kes tu separuh ditipu ataupun sepenuhnya tipu. Kalau tidak ada CRT, bagi tahu saya tiada CRT, jadi ambil tindakan terhadap semua pegawai di mahkamah yang bersubah dalam penipuan ini. Ini tidak adil. Apabila rakyat mengharapkan dengan negara yang begitu rosak, dari segi rasuah, dari segi salah gunaan kuasa, satu-satunya peluang yang ada pada rakyat adalah mendapat keadilan di mahkamah. Okey? Ini apa ni? Kalau katakan mereka pun bersubat, bersabotaj dalam penipuan-penipuan kes, mana rakyat nak pergi? Nak terjun dari langit ke? Macam mana rakyat? Nak dapat keadilan macam mana? Terjun dari langit, mati, lepas tu jumpa Tuhan minta keadilan ke? Apa yang pihak mahkamah sedang mengharapkan? Apabila orang sudah curiga pasal pihak mahkamah itu sendiri, mereka minta saya nak tengok ini, saya nak menguji sama ada benda itu berlaku atau tidak, penipuan. Jadi masa itulah pihak mahkamah kena tunjukkan ketulusan mereka. Adakah benda tu sungguh rahsia ada dalam Official Secret Act? Macam itulah reaksi pengarah pendakwan Mahkamah Negeri Sembilan. Ini semua nampak sangat mereka buat cover up. Ini sendiri menimbulkan curiga saya meningkat. Okey? Lagi satu bukti yang kukuh saya nak tunjukkan sekarang, di mana memang wujud sabotaj dari peringkat mahkamah. Saya dah buat laporan polis. Dalam 24 jam saja polis mengabaikan bukti saya yang saya sebentar lagi akan tunjuk. Polis dah NFA-kan kes tu. No further action. Okey, saya tulis surat kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Seremban untuk buka balik kertas siasatan itu, menyiasat pihak Mahkamah Seremban. Tak ada jawapan. Okey, jadi saya terpaksa menulis surat tu kepada OCPD Seremban pula. Okey, baru saya hari semalam saya buat surat itu. Jadi dalam 2 minggu saya akan kejar balik. Okey, kalau tak ada tindakan saya akan naikkan ke atas lagi. Saya nak pegawai-pegawai di Mahkamah Seremban harus disiasat pasal bukti yang kukuh telah saya jumpai. Okey, di mana sebelum tu kes yang saya tak buat salah, majistret jatuhkan saya hukuman, kejadian pun tidak jadi. Tapi untuk kejadian yang tidak jadi, mereka cakap saya bersalah, mereka hukum saya. Kes tu saya merayu di Mahkamah Tinggi Seremban sekarang. Okey, untuk sebutan kes pertama saya pergi untuk kes yang saya merayu di Mahkamah Seremban. Mereka mengadakan sebutan itu dengan saya, dengan antara penolong timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi di satu bilik lelong untuk Mahkamah Tinggi punya. Okey, dalam bilik itu saya jumpa satu note, macam ini. Note yang lipat dan jatuh di permukaan lantai dalam bilik itulah. Mereka tercicir.
okey, geng ini membuat satu rancangan untuk merosakkan kes saya. Tuhan takdirkan mereka kena. Benda tu tercicir, jatuh dan dijumpai oleh saya sendiri. Okey, note yang ditulis adalah, Puan, ada seorang lelaki di belakang kan. Dia adalah Haridas yang sangat famous, suka saman semua orang. Okey, saya percaya ada seorang cuba buat note ni bagi kepada penolong pendaftar supaya automatik dia pergi ke mode penipuan. Ini yang sedang berlaku antara pegawai-pegawai di Malaysia. Apabila mereka trigger untuk tipu kes ini, mereka akan membuat reaksi yang berbeza. Mereka akan bertindak tidak adil. Mereka bagi arahan-arahan yang lebih kepada nak rosakkan kes kita lah. Okey. Jadi pada hari itu saya percaya memang ini adalah bukti ada satu pihak bawa ke timbalan pendaftar itu. Okey. Jadi saya buat laporan polis dan saya serahkan bukti itu kepada polis untuk membuat siasatan secara forensik. Okey, untuk mengenal pasti apa cap jari siapa yang ada. Mesti saya punya akan ada, dan selain daripada saya, siapa punya cap jari ada. Okey, dan uji cap jari itu di pegawai-pegawai di Mahkamah Seremban lah. Okey, pergi tengok CCTV ada ke dalam bilik lelong tempat kejadian yang saya maksudkan. Kalau tak ada CCTV, saya juga dalam masa bagi keterangan kepada polis, saya juga menyatakan saya curiga terhadap seorang individu mengikut kejadian itu. Okey, polis boleh siasat menggunakan CCTV. Katakan tempat tu tak ada CCTV, tak boleh kenal pasti siapa. Jadi siasat semua pegawai di mahkamah, cap jari mereka uji ada tak match dengan cap jari yang ada dalam bukti ni. Okey, jadi polis tak ada alasan. Polis bagi alasan kami tak ada petunjuk untuk siasat kes ini, dan sebab tu mereka nefit. Mana tak ada petunjuk? Simple. Tengok cap jari, buat ujian forensik, tengok cap jari apa ada, berapa orang punya ada. Lepas tu pergilah ambil cap jari semua pegawai di Mahkamah Seremban, habis cerita. Test balik yang mana match. Kalau dah match, panggil dia siasat. Ada cap jari awak dalam bukti ni. Jadi apa kaitan awak dengan sabotaj ini? Siasat lah, begitu mudah polis siasat. Dia cakap tak ada petunjuk, penipu. Okey? Okey, jadi saya bawa aduan ni kepada Ketua Hakim Negara supaya biar polis buat tanggungjawab mereka. Mereka sedang tipu, itu pun saya kena usaha. Okey, harapan saya untuk aduan ni, tolong cuba buat satu siasatan dalaman. Saya percaya Ketua Hakim Negara boleh dapat clue siapa yang sudah buat benda ni. Okey, ini cukup tidak adil. Okey, kami mengharapkan keadilan di mahkamah. Kes kami ditipu. Magistrat sekat kami untuk mendapatkan dokumen sokongan. Lepas tu bercakap kami ni buat penafian kosong. Okey? Dan saya sedang rayu di Mahkamah Tinggi untuk kesalahan yang langsung saya tak buat. Okey? Dan ini pula ada first day. First day untuk sebutan kes tersebut pun sudah ada sabotaj. Nasib baik saya jumpa bukti ini. Ini semua permainan Tuhan lah. Hanya Tuhan boleh buat benda-benda macam ni. Dia kenakan orang yang ada kuasa pun dia ada jalan untuk kenakan mereka. Macam orang macam kami tak ada kuasa apa pun, dia akan bagi peluang untuk kami jalan mendapat menuju ke keadilan. Okey, ini semua bukti. Okey, mahkamah harus bertindak telus terhadap aduan yang saya bawa lah. Okey, ini jangan sekat. Tolong saya merayu kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, tolong jangan membuat tindakan macam pengarah Mahkamah Negeri Sembilan. Tolong bertindak telus. Tolong bagi saya rakaman CRT yang kononnya
claim oleh pengarah Mahkamah Negeri Sembilan memang wujud. Saya nak tengok sama ada tertuduh itu yang tuduh. Okey? Kalau memang tak wujud, jawab saya tidak wujud. Dan ambil tindakan pada semua pegawai yang sabotage di peringkat mahkamah untuk menipu kes ini. Okey? Mana ada adil? Tengok tertuduh tu apa perangai dia. Okey? Adakah macam ni cara hidup polis ke, DPP ke, ataupun hakim, magistrate semua, adakah mengharapkan rakyat hidup macam tidak senonoh macam ni? Tunjukkan kemaluan kepada perempuan mandi bogel dekat luar rumah. Ini ke pihak-pihak atasan mengharapkan daripada rakyat hidup macam ni lah, macam barbarian. Okey? Ini benda yang macam ni pun kami tak dapat keadilan. Kami mengharapkan satu tempat tinggal yang aman. Itu pun tak dapat, huru-hara. Okey, dia duduk luar, keluarkan kata-kata kesat. Dia tahu, saya tahu dia marah saya, tapi saya tak boleh buat kes pasal dia tak akan sebut nama saya. Dan polis pun dia abaikan, dia biarkan saja. Hampir 10 laporan polis saya dah buat. Yang paling saya tak puas hati dengan polis, dari sejak tahun 2019, apabila saya buat laporan polis, polis pusingkan kes itu terhadap saya dan jadikan saya pula pesalah. 3 kes mereka dah buat memperalatkan tertuduh ni bernama Syadan. Okey? Jadi mestilah saya tidak akan puas hati dan saya akan kejar untuk keadilan. Itu yang sedang berlaku. Jangan salahkan saya, budak ni sentiasa buat aduan. Tak ada. Saya dah banyak sabar. Okey, ini sudah melampau. Pegawai-pegawai di Malaysia dah keluar daripada landasan prinsip jabatan masing-masing. Mereka buat benda lain. Mereka bertindak seolah-olah macam syaitan. Mereka buat segala kerja jahat. Okey, hari itu saya nampak satu interview yang dibuat kepada Tan Sri Tony Thomas, bekas Peguam Negara. Dalam interview tu ada soalan daripada publik mengatakan no justice in Malaysia. Okey, untuk soalan itu Tan Sri Tony Thomas mengikut beliau, tak ada, dia tak setuju. Dia cakap ada orang yang happily dapat keadilan, lah apabila tuntut. Ada pihak, okey, ini mungkin ada pihak yang tak dapat keadilan bercakap macam tu. Jadi tak boleh buat conclusion sebagai no justice in Malaysia. Saya tidak tidak boleh terima jawapan beliau kerana okey, di Malaysia, dari pengalaman saya sendiri, saya ceritakan bukan pengalaman orang lain, daripada pengalaman saya sendiri. Okey, penipuan di kalangan pegawai di Malaysia, okey, pegawai setiap peringkat. Okey, saya ambil satu contoh justice system dari segi polis, DPP dan mahkamah. Okey, dari pengalaman saya mendapati setiap peringkat mereka akan buat penipuan. Pengadu ni okey, kena usaha untuk mengatasi setiap penipuan. Mula-mula IO Case akan buat penipuan. Okey, kita kalau cross dia, pergi dia punya ASP dia akan buat penipuan. Lepas tu ketua bahagian siasatan dia jenayah. Okey, bahagian jenayah ataupun bahagian narkotika, bahagian komersial ke, dia punya ketua bahagian itu akan buat penipuan. Lepas tu dia punya OCPD akan buat penipuan. Lepas tu ketua polis negeri akan buat penipuan. Okey, last polis tak boleh gerak mana, okey, dia push kepada DPP. Satu peringkat lah, mana-mana di antara peringkat ini, polis kalau tak boleh tahan, mereka tahu budak ni akan lompat-lompat lagi atas, nama jabatan kita akan buruk, dia akan push kepada DPP. Tak tahulah polis dah buang semua bukti dan dia hantar IP yang kosong, tak boleh menang kes ke macam tu, dia hantar ke. Itu yang saya sedang tanya kepada pengarah pendakwan Negeri Sembilan lah. Okey, dari level DPP pula, okey, dia abaikan semua keterangan kita, dia kumpulkan semua saksi-saksi palsu lah. Okey, dia tahu, okey, secara manusia yang ada akal, apabila dia proses semua fakta tu, dia tahu kes tu kes palsu. Okey, ataupun kes yang ada asas, mereka tolak. Okey, bukti polis yang gagal bagi, pasal contohnya
saya menyatakan, okey, saya ada bukti rakaman suara. Kan dalam statement, dalam laporan polis saya dah nyatakan, sebagai DPP yang bertanggungjawab, dia kena tanya balik polis. Polis, pengadu ni menyatakan dia ada bukti rakaman audio. Awak tak bagi dalam IP, mana tu? Bawa. Dia kena minta. Itu semua dia tak akan minta. Okey, lepas tu mereka bawalah kes palsu ke apa, nak kenakan pengadu pula. Pengadu jadi pesalah. Macam itu punya keadilan. Mereka bawa ke mahkamah, dan mahkamah pula, apa yang saya nampak dekat magistrate dan hakim, mereka menyekat kita dapatkan dokumen dan bukti sokongan. Itu yang saya buat aduan yang sebelum tu. Jadi apabila semua peringkat ada penipuan, kita yang kena berusaha dan berjalan untuk dapatkan keadilan. Ini bukannya namanya memberi keadilan. Ini betul lah no justice in Malaysia. Itu satu kenyataan yang tepat. Hanya Tan Sri Tony Thomas tu, dia adalah bekas peguam negara. Itu semua pakar undang-undang. Mestilah orang yang berkuasa yang menguruskan sistem keadilan takkan bermain dengan pakar undang-undang. Maksud saya, macam mana dengan orang biasa macam kami? Saya aktivis asasi manusia, saya tahulah sedikit pasal undang-undang. Bagaimana pula kepada orang yang langsung tidak tahu undang-undang? Okey? Tahun 2014 saya membawa kes kematian abang saya. Masa itu saya punya kefahaman tentang undang-undang ini. Undang-undang itu terlalu cetek. Okey? Masa itu polis tendang saya macam bola. Mereka punya penipuan. Pusing sana, pusing sini. Okey? Last apabila saya semakin lama kefahaman undang-undang saya meningkat, baru saya tahu polis dah completely menipu kes kematian abang saya. Okey? Kemudian dalam inquest hakim pun menipu lah, itu lain cerita. Lepas tu saya bawa aduan sampai Perdana Menteri pun kes tak jalan. Nanti saya akan usahakan kes tu balik. Okey? Jadi conclusion saya nak buat, there's a no justice in Malaysia. Itu adalah kenyataan yang tepat. Jadi kami tak nak situasi ini berterusan. Pasal saya nak ingatkan, rakyat akan semakin lama semakin arif dalam undang-undang. Masa tu mereka akan kenal pasti kes mereka akan menipu, mereka akan lawan balik. Kalau semua lawan balik, akan susah lagi kepada pegawai-pegawai yang menguruskan sistem keadilan di Malaysia. Jadi saya, untuk kebaikan semua pihak, saya bagi tahu, jangan buat penipuan lagi. Okey? Buat kerja dengan adil. Okey, ikut undang-undang. Okey? Jangan pusingkan itu tak boleh, ini tak boleh. Bertindak telus sedikit. Bertindak adil. Okey? Itu semua saya minta untuk kebaikan rakyat dan juga kebaikan semua pegawai. Kalau tidak, rakyat tidak akan duduk diam. Okey? Mereka ni macam sudah terdesak, tidak boleh dapat keadilan. Jadi mereka akan lawan balik. Okey? Di sini macam aktivis saya, okey, tujuan Defend People's Rights Group, saya membuat Facebook page untuk memberi penyedaran kepada rakyat mengenai undang-undang dan juga hak mereka. Jadi kami akan pastikan keadilan rakyat ni terbela. Okey, kami tak boleh biarkan rakyat ditindas, diperbodohkan, okey, pegawai salah gunakan kuasa, tekan, menindas rakyat. Kami tidak boleh membenarkan benda-benda ini. Okey? Yang paling kebodohan mereka menunjukkan perangai yang tak betul mereka kepada aktivis asasi pula. Itu yang sedang mereka menghadapi. Okey? Yang mungkin mereka ingat, hari dah sini kita tak buat kerja satu tahap, dia berhentilah. Tak ada. Saya sedang kumpulkan semua tu dan attack sekali. Tengok, untuk kes Syadan ni dah cukup bukti dan polis sudah melampau 3 kes. Mereka pusingkan kes palsu terhadap saya. Okey? Jadi ini sudah macam satu tahap ekstrim. Okey, pegawai yang menguruskan sistem keadilan dah pergi dah. Jadi inilah maksud saya untuk attack balik mereka dengan undang-undang. Untuk setiap
penipuan, adalah banyak kesalahan, banyak salah laku, banyak penindasan pihak berkuasa dah buat terhadap saya. Mungkin mereka ingat, mereka menganggapkan saya dah berhenti dah bahagian tu. Tak ada. Okey, saya hanya kumpulkan bukti. Okey, dah cukup bukti, attack balik. Untuk isu Saddam ni tidak akan berhenti sampai semua akan terbongkarlah siapa yang bersubat dalam penipuan tu. Baru awal orang tahu siapa tu Haridas. Saya kan dari awal saya dah cakap saya ni aktivis asasi manusia. Jadi saya akan buat tanggungjawab saya lah. Saya tidak akan tunduk kepada keadilan dan saya tidak akan berhenti membiarkan ketidakadilan itu menang. Tidak. Itulah nama seorang aktivis asasi manusia. Bukan saya social aktivis. Saya human right aktivis. Saya tidak akan berhenti lawan untuk salah laku macam ni. Jadi tolong masing-masing insaf. Okey, buat dari poin ni lah, betulkan. Kalau angkuh lagi, tunjuk perangai lagi, saya ada banyak penyelesaian. Okey, sampailah mengambil alih kuasa pemerintahan negara ini. Itu yang saya bentangkan dalam video-video terbaru saya. Okey, saya membuat langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Okey, supaya mereka dapat satu hidup yang adil. Okey, saya akan teruskan perjuangan saya ke lebih tinggi dan lebih tinggi. Saya setakat ini sebagai aktivis asasi manusia saja. Okey, jangan membuatkan saya nak jadi pemimpin. Sampailah kami ambil alih kuasa pemerintahan untuk menghukum semua yang berkuasa pada hari ini yang salah gunakan kuasa. Jangan push saya setakat itu. Saya bukan lawan. Saya nak kita bertindak adil antara satu sama lain. Itulah tuntutan saya. Kalau menindas saya lagi, tekan saya lagi, parah nanti. Saya cakap baik-baik. Okey? Okey, itulah permohonan saya dalam video ni. Saya akan buat secara bertulis. Saya akan sertakan exhibit. Apakah surat yang saya hantar permohonan saya kepada pengarah Mahkamah Negeri Sembilan dan juga email, semua email yang dibalas oleh beliau, email saya kepada beliau, semua tu saya jadikan exhibit dan juga laporan polis yang saya buat berkenaan dengan bukti notes yang saya tunjukkan tadi. Okey, yang saya katakan berlakunya sabotaj di peringkat Mahkamah Seremban. Okey, semua tu saya akan lampirkan dalam surat aduan saya ni. Okey, setakat itu sajalah dalam video ni. Sekian, terima kasih.